Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga edisi yang ada di tangan saya ni, muka surat 130. Bagi jemaah yang pegang kitab lama, kitab ori dia, bagi jemaah yang pegang kitab lama, muka surat 43. Muka surat 43. Jadi kita teruskan bacaan kita. Bab sujud. Sujud. Sujud dua kali beserta tumakninah. Sujud dua kali berserta dengan tumakninah. Jadi alhamdulillah, ana tak ulang baliklah tumakninah tu. Maknanya sujud dengan tenang. Dalil dianya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang tak sempurna solat tadi. Nabi kata summasjud hatta tatma'inna sajida. Summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sehingga kamu tamakninah pada ketika bersujud. Nabi kita ajar dia sujud dengan tamakninah, maknanya bila kita sujud kena tenang kita. Jangan gopuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dia panggil sujud pagu ayam. Tak boleh. Sujud pagu ayam tidak boleh, kita kena sujud dengan tenang. Jadi kita sujud berapa anggota sujud? Tengok dalam kitab. Wajib merapatkan dahi. Satu. Kedua-dua belah lutut. Lutut rapat atas lantai. Kedua-dua belah tapak tangan. Tangan kena buka. Jangan tumbuk gini. Buka. Dan kedua belah tapak kaki. Tengok dia takkan tapak kaki. Tapak anak-anak jari kaki ke lantai. Mana anak jari? Ni, jari kita ni. Kita kena biar perut jari tu duduk atas lantai. Jangan terangkat, jangan terbalik gini. Ni kita bimbang ni. Sebahagian daripada masyarakat ni tidak ambil berat masalah ni. Dia ada sujud terangkat kaki, ada sujud terbalik, sepatutnya dengan perut jari anak jari, kan? Tapi dia buat ke belakang gini. Itu tak boleh. Salah itu dia punya sujud. Mana dalil? Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, ala al-jabhati wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini." Tengok. Maksudnya aku diperintahkan supaya bersujud di atas 7 tulang. Sujud atas 7 tulang, di atas dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 hujung jari kaki. Bukan tapak kaki, jari kaki. Betulkan dia punya atraful qadamaini, makna hujung jari kaki. Ini di antara dalil yang wajib kita kena lakukan. Kalau tak buat ni, tak sah kita solat. Jadi kena ambil perhatianlah. Ibu bapa tolong ambil perhatian kepada anak-anak kita waktu solat. Anak kita waktu solat ni kadang-kadang dia orang ni bahasa orang kata tak peduli sangat. Cincai ya, buat gitu. Sebenarnya dalam bahasa berkias, orang bahasa kata pukul anak sindir menantu. Nak suruh tengok anak. Budak-budak ni solat tak betul ni. Yang betulnya kita nak tegur orang tua. Orang tua pun ramai juga yang salah. Orang tua ramai juga yang silap ketika sujud. Ada kaki dia terlipat macam ni, ada setengah terangkat. Jadi kita kena ambil perhatian. Bila kita tegur budak-budak, mudah-mudahan orang tua juga akan jadi terasa ambil perhatian. Sebab orang tua ni kalau kita tegur, dia marah. Macam aku ni tak reti solat. Macam aku ni tak pandai solat.
Jadi bila kita, iyalah, kita kena hormatlah perasaan orang tua tu, jangan mudah-mudah kan. Jadi mudah-mudah jangan main. Baik. Allahul musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah bantu kita untuk melakukan sujud. Sebab apa? Sujud ni di antara tempat yang besar dalam solat kita ni. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir kita dengan Allah dalam solat ketika sujud. Sebab apa dikata tempat paling hampir? Sebab kita letak muka kita di tempat yang paling rendah, di atas lantai. Tempat orang pijak kaki. Macam-macam bau ada atas kapet. Kan, kalau atas semin, atas mozaik, macam-macam benda ada situ. Orang pijak, orang lalu, tapi kita letak muka kita rapat. Dahi itu rapat. Hidung berapat atas lantai. Semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Maka dia menjadi tempat yang paling hampir kita dengan Allah dalam solat kita ketika sujud. Nabi kata, berdoalah ketika itu, faqaminun an yustajabu lakum. Tempat yang di antara yang mustajab doa ketika sujud. Fa'aksiru. Perbanyakkan doa ketika itu. Kenapa? Sebab ketika itulah kita dikira apa? Tempat yang paling hampir kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berdoa banyak. Ini kita doa. Apa yang doa bacaan? Saya tengok nanti. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Fa'akthirud du'a. Maka hendaklah kamu perbanyakkan doa ketika sujud. Ketika kita sujud. Baik, kita pergi yang dalam kitab kita dulu. Baik, sebelum terlupa. Ni ada juga orang keliru ni. Dahi waktu sujud memang tak boleh tutup. Dahi jangan tertutup. Sama ada kita tutup dengan kopiah kau, ada setengah orang ni pakai songkok besar kan, serban besar kau, sampai tertutup dahi, dia sujud, dahi tak kena atas lantai, yang kenanya serban, tidak sah itu. Maka yang wajib kita buka hanyalah dahi saja. Dalam kitab Al-Mu'tamad, tuan-tuan tanda tempat ni. Dalam kitab Al-Mu'tamad kata, wala yajib, tidak wajib kashf al-yadaini, maknanya buka dua tangan. Tak wajib. Dua lutut, dua kaki. Tak boleh. Bahkan dilarang pula buka dua lutut. Sebab kalau buka dua lutut nampak aurat. Buka dua lutut nampak aurat, lagi berbahaya. Dan tangan kita ni, contohnya saya solat pakai sarung tangan, boleh. Sebagaimana kita boleh pakai sarung kaki, boleh juga. Yang tak boleh berlapik, beralas dahi saja. Dahi tak boleh. Dahi tak boleh kita berlapik. Tengok dalam kitab kita muka surat 132. 132 kata Syekh Abdul Qadir, sunat membaca dalam sujud bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ada riwayat kata wa bihamdih. Tadilah macam subhana rabbiyal azim tadi juga. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Ada tambahan juga wa bihamdih kan. Kalau kata subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, mana kita berhenti setakat tu 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ataupun kalau kita tambah wa bihamdih, ada tambahan di situ. 3 kali. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud daripada Uqbah bin Amir. Beliau berkata, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim.
wa bihamdi salasan. Wa iza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Ini hadis ni 3 kali. Sama ada kita berhenti setakat subhana rabbiyal azim dalam rukuk, subhana rabbiyal a'la dalam sujud, itu sudah cukup. Kalau tambah lagi pun adalah tambahannya di sini. Baik, Tuan Syekh kita ni berhenti setakat tu je. Maka saya tambah lagi lah bacaan-bacaan dalam sujud pun sama juga dengan bacaan rukuk tadi. Kita boleh tambah lagi lah. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kita boleh baca subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Jangan bertukar. Yang doa selepas daripada witir, subhanal malikil quddus. Itulah sebab. Yang ni, yang dalam rukuk dengan sujud ni subuhun quddus. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Baik. Doa-doa lain ada lagi lah. Banyak lagi doa-doa lain yang boleh kita baca dalam sujud. Tuan-tuan boleh ambil dalam kitab kita Perisai Muslim. Dalam kitab Perisai Muslim ada beberapa bacaan tambahan-tambahan yang boleh dibaca mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ustaz, kami tak pernah baca lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, bacalah dalam solat sunat. Dalam solat sunat, sebab solat sunat ni dia punya pergerakan dia lebih bebas nak banding dengan kita solat fardu. Solat fardu ni baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ambil dalam kitab Perisai Muslim ada bacaan tersebut. Apa lagi yang kita nak? Tamaklah kita yang ketujuh. Kita berpindah pula kepada yang ke-8. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud beserta tumakninah. Duduk antara dua sujud dengan tumakninah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada al-musi' salatu tadi. Nabi kata, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa." Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian angkatlah kepala kamu sehingga kamu tumakninah dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Serta sunat membaca ketika duduk antara dua sujud dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kan? Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, wa idza kana raf'a ra'sahu minas sajadati, bila dia Nabi kita angkat kepala dia dari sujud, dia baca doa ni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Tengok dia punya makna ada dalam nota kaki nombor 44. Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanlah daku, dan cukupkanlah segala kekuranganku, dan angkatlah darjatku, dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan sejahterakanlah daku. Ada ini riwayat oleh Imam Ibnu Majah dan lain-lain ulama. Dalam riwayat Abu Daud ditambah wa'afini. Allah Rabbighfirli warhamni. Tengok permohonan kita, Rabbighfirli, ampunkan dosaku, warhamni, berilah rahmat padaku, wajburni, dan cukuplah kekuranganku, dia kata ni, warfa'ni, angkatlah darjatku, warzuqni, beri rezeki padaku, wahdini, beri hidayah padaku, wa'afini, ada tambahan riwayat, wa'afini, berilah afiat, kesejahteraan kepadaku. Berapa kita minta? 1, rahmat, jeburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. 7 permohonan. Cuma sekali lagi saya nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan, terasa ke tidak kita buat permohonan itu kepada Allah, ataupun masih lagi tak terasa apa-apa? Asyik nak cepat je, Rabbighfirli warhamni warzuqni, kan? Kita kata rugi.
Sama juga dengan kita doa-doa permulaan tadi dalam kunut. Kunut hari-hari baca tapi tak terasa apa yang kita baca. Kita kata ini sangat kerugian. Sama juga. Cuma perhatian i'tidal itu dia panggil rukun yang tidak panjang. Tidak panjang kecuali kalau kita nak kunut. Bolehlah sekat tu. Dan duduk antara dua sujud juga dia panggil rukun yang tidak panjang. Beza dengan sujud. Sujud panjang. Duduk antara dua sujud tidak panjang. Kecuali ketika habiskan dengan zikir tadi baru boleh. Tapi kalau kita diam je tak boleh. Ini di antara duduk antara dua sujud, kita pandailah duduk antara dua sujud macam dia panggil dalam bahasa fiqh, dia panggil duduk iftirash. Duduk iftirash. Duduk yang tahiyat akhir, duduk atas punggung, itu dia panggil duduk tawarruk. Apa nama tawarruk? Duduk atas punggung. Itu ya sebenarnya bezanya. Baiklah, tengok nota 42 tu, komentar Abu Daud tentang tambahan wa bihamdihi tu. Kalau kita baca Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, jelas. Tapi kalau tambahan wa bihamdihi tu ada khilaf ulama dalam masalah perbahasannya tentang tambahan tu dari sudut sanad dia. Baiklah. Selesai kita duduk dua sujud, kita sujud balik. Cuma dalam kitab kita ni dia hitung. Dia panggil hitung makna apanya? Dia nak bilang saja 1 2 3, dia bukan buat sifatus solah secara sujud yang kedua, sujud yang ketiga, itu memang masuklah. Yang pentingnya kita kata rukun yang ke-8, yang ke-7 sujud 2 kali serta tumakninah. Yang ke-8 duduk antara dua sujud. Kemudian tamatlah duduk antara dua sujud, kita berpindah kepada rukun yang ke-9. Rukun yang ke-9 dia panggil tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Satu. Yang ke-10, tengok. Tuan Syekh dia kembas lalu sebab dia 3 ni dia serangkai. Rukun yang ke-9 tasyahud akhir. Rukun yang ke-10 selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ke-11 duduk untuk tasyahud dan untuk membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 sekalilah. Duduk satu rukun. Baca tasyahud satu rukun. Baca selawat satu rukun. Jadi serentak 3 rukun ni dalam satu kedudukan saja. 3 rukun dalam satu tempat. Tasyahud, tengok dia punya tasyahud. Apa mana tasyahud? Apa kita panggil tasyahud? Sebab kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dia panggil tasyahud, bersaksi. Sebab kan itu nanti kita tengok dalam sunnah dia nanti, bila kita bersyahadah kita kena sunat jari ni. Kita tengok jari kita asyhadu an la ilaha illallah. Itu makna nak tanda kita ni bersaksi dengan satu je, keesaan Allah Azza wa Jalla. Bersaksi dengan keesaan Allah Azza wa Jalla supaya kita dapat menjadi saksi. Kan ada seorang ulama ni dia ditangkap. Bila tangkap masuk dalam penjara, pihak penguasa kata apa? Penguasa kata, kalau mu nak lepas, kamu tanda tangan mengaku bahawa gini yang tak baiklah. Tuan Syekh kata apa? Jari yang aku bersaksi, bersyahadah dengan dia 5 kali solat ini setiap hari, aku tak akan kotor dengan dia dengan tanda tangan pengakuan yang palsu. Kita kata Masya Allah, para pejuang Islam menjaga jari dia ni. Jadi saya nak kata kepada tuan-tuan dan puan-puan, jari yang kita syahadah ini jangan duk share perkara-perkara yang menimbulkan fitnah, tuduh orang tak baik,
troll atau saja. Kan kita sekarang ni dengan handphone ya, kita duk main share ni, ya ni, serik ni. Ni dengan jari ni. Hati-hati. Jari yang bersyahadah, jangan biarkan dia dikotori jari bersyahadah kita ni dengan duk share, duduk like, duduk troll benda-benda yang apa dia? Yang tidak baik. Jangan. Baiklah. Kita pergi kepada syahadah kita, tak habis lagi. Tasyahud, riwayat dia dikeluar oleh Daruqutni dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahawa Ibnu Mas'ud berkata, sebelum tasyahud difardukan kami baca Assalamu ala Allahi qabla ibadihi, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala fulan wa fulan. Oh, ni asalnya lah kan. Dia tak terjemah dia sebut saja. Maksud dianya, mana sebelum turunnya bacaan tahiyat ni, kita dah kata salam Allah Ta'ala, salam ke atas Allah sebelum hamba dia, salam ke atas Jibril, salam ke atas Mikail, salam kepada orang tua orang ni, kan? Maka Nabi dengar, Nabi kita bersabda, Nabi kata, jangan kamu mengucapkan. Bila Nabi dengar selepas solat, Nabi kata, Inna Allaha huwas salam. Allah Ta'ala yang bersifat dengan as-salam. As-salam. Inna Allah wassalam. Allah Ta'ala itu salam. Jangan kamu ucap assalamu ala Allah, kerana assalam yang maha menyelamatkan hambanya dari ketakutan dan kebinasaan. Dia juga nama kepada zat Allah. Tapi inilah kamu mengucap at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah maknanya sehingga ke akhir bacaan. Jadi hadis ni tengok nota 45, teks hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Kunna idza sallaina ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila kami solat bersama Nabi, qulna assalamu Allah ka'ala. Itu sebelum turun apa ni? Sebelum marinya sunnah cara-cara baca tahiyat. Maka Nabi kita ajar Nabi kita ajar apabila faiza jalasa ahadukum, apabila kamu duduk, bacalah tahiyat. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, sallu alaihi, dan hendaklah kamu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil tasyahud dan dalil selawat. Adapun bacaan tasyahud yang sempurna ialah seperti mana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kami bacaan tasyahud. Baginda bersabda, ucaplah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia panggil bacaan tasyahud yang diriwayat oleh Imam Ibnu Abbas. Bacaan tasyahud. Ada satu lagi bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud. Tengok nota nombor 45 tu. Dia beza sikit. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Tengok. Yang ni, yang Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut tayyibat. Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kemudian, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Samalah. Yang pentingnya permulaan tu ada beza sikit. Kata di para ulama kita, siapa dia baca dua-dua riwayat itu sahih berlaku. Tengok, riwayat Ibnu Mas'ud dikeluar oleh Imam Bukhari. Riwayat Ibnu Abbas juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artinya dua-dua riwayat sahih,
kita boleh pelbagai lah. Kalau tuan-tuan kalau tak hafal yang baca riwayat Ibnu Abbas seperti yang kita ingat selama ni lah. Kalau kita ingat riwayat yang kedua Ibnu Mas'ud, boleh kita gilir-gilir. Contohnya solat ni kita baca Ibnu Abbas, solat ni kita baca Ibnu Mas'ud, ataupun tahiyat awal, tahiyat akhir. Dua-dua tu boleh. Ada keluasan lah di sini. Kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian. Jelas kepada kita tentang tasyahud. Cuma makna-makna Tuan Syekh kita tak letak arti. Tuan-tuan tengok terjemahan dia ada di nota 46. At-tahiyyatul mubarakat, segala salam penghormatan yang diberkati dan pujian yang baik bagi Allah. At-tahiyyatul mubarakat wassalawatu at-tayyibatu lillah. Mana segala penghormatan yang diberkati, selawat itu dan doa, semua untuk kita puji Allah Azza wa Jalla. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah Ta'ala serta keberkatannya turut dilimpahkan kepadamu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Jadi kata ulama, bila kata-kata salam kepada seluruh hamba Allah yang soleh, semua orang soleh hamba Allah atas dunia ni dapat salam lah kau. Besarlah kita kan. Ramailah orangnya. Kemudian aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Nah, kita syahadah kita. Itu dia panggil bersyahadah, tasyahud, ataupun dia panggil tahiyat. Nah, dua nama ni bagi satu amalan. Tuan-tuan tandalah. Yang ke-9 tasyahud ataupun tahiyyah. Tasyahud itu sebab kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyyah sebab kita kata at-tahiyyatul mubarakat. At-tahiyyatul mubarakat, at-tahiyyatu lillah, maknanya salam penghormatan. Itu makna tahiyyah, artinya salam penghormatan. Tasyahud makna apa tasyahud? Artinya kita bersaksi, bersyahadah. Kita fahamlah dua nama ni bagi satu amalan, iaitu bacaan yang kita kena baca ketika mana? Ketika kita duduk dalam selepas daripada tahiyat. Baik. Setelah kita selesai bersyahadah, tasyahud ataupun tahiyyah, maka kita kena baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan selawat ke atas Nabi yang ringkas je. Allahumma salli ala Muhammadin, ringkas. Tuan Syamul Qadi kata, yang ringkasnya Allahumma salli ala Muhammadin. Bacaan selawat yang lebih sempurna adalah seperti mana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim bahawa Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mereka mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari tanya Nabi bagaimana kita nak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bagi tahu, Allahumma salli ala, bersabda. Sahabat mari tanya, ya Rasulullah, kami dah pandai bagi salam ke Nabi. Kami sudah pandai beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu Allah perintahkan kepada kami supaya berselawat. Allah perintah kepada kami supaya berselawat. Maka sahabat bertanya, kaifa nusalli? Bagaimana kami nak selawat? Maka Nabi kita ajar dengan lafaz qulu. Naklah kamu kata. Kamu kata, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis yang 47 ni riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi lah riwayat-riwayat yang sahih. Contohnya riwayat Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ni yang selalu kita baca ni kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, ana satu risalah saya kumpulkan. Tajuk risalah ni Fadilat selawat ke atas Nabi SAW, kelebihan dan fadilatnya, dan beberapa lafaz yang sahih yang ada dalam riwayat hadis. Ini kita kumpul, tuan-tuan boleh bacalah. Cuma Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dia kata selawat yang paling afdal, yang paling baik sekali kita baca, iaitulah selawat Ibrahimi ni, yang diajar oleh Nabi SAW kepada beberapa orang sahabat. Sehingga kan seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Ujrah ni, radhiyallahu anhu, bila dia pergi jumpa orang, kan, dia kata, nak ke tidak aku bagi hadiah pada kamu. Dia jadi bahan hadiah. Hadiah dia kata, kami dapat hadiah ini, selawat ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik. Apa dia hadiah terbaik? Iaitulah riwayat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau bunyi hadiah, kita nampak apa? Kita nampak apa, tuan-tuan? Nampak kopiah, kan? Nampak tu, nampak ni. Tapi sahabat ni lain macam. Dengar cerita dia. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahih dia daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, dia mengatakan Ka'ab bin Ujrah jumpa dengan dia. Ka'ab bin Ujrah ni sahabat Nabi. Dia berjumpa dengan Abdul Rahman bin Abi Layla, juga seorang ulama. Dia kata apa? Mahukah aku berikan hadiah yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak. Wih, Tuan Syekh Ka'ab, kenapa tak nak? Maka dia pun bagi tahu hadiah itu, iaitulah kami pergi bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengatakan bagaimana mengucap selawat ke atas Tuan, kerana Allah Ta'ala mengajarkan kepada kami untuk ucap salam. Dalam Quran Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu sallu, selawatlah kamu. Kaifa nusalli? Maka Nabi kata, qulu, ucapkanlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Bahagia, tuan-tuan. Kata Imam Ibnu Hajar mengatakan bahawa selawat yang terbaik iaitulah salawat Ibrahimi. Kenapa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ajar kepada para sahabat kecuali yang terbaik yang dipilihnya. Habislah kita. Tengok balik semula kepada kitab. Menarik kalau kita bincang bab selawat ni, tuan-tuan, kita rasa lebih dekat jiwa kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa lebih rapat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah perintah kita suruh selawat. Jadi kita duk pilih nak selawat yang mana? Inilah selawat yang terbaik, kata Ibnu Hajar. Baik. Sunat membaca doa selepas daripada membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayat oleh Imam Muslim bahawa Rasulullah bersabda, fa iza qa'ada ahadukum fil salati falyaqul at-tahiyatu lillah ila akhirha thumma liyakhtar minal mas'alati ma syaa au ahab. Apabila seorang kamu duduk dalam salat, maka hendaklah dia baca tahiyat. Mana bila kita duduklah baca tahiyat akhir, kamu hendaklah dia memilih mana-mana doa yang dikendakinya atau yang disukainya. Dia kena pilih mana-mana doa hak dia nak baca. Di antara doanya, tengok ni, antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud, seperti mana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Apa dia Imam Muslim? Tengok ni. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu
wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Tengok dia punya terjemahan ada di nota kaki nota 49. Maksud dianya, ya Allah, berilah keampunan kepadaku pada dosa yang aku dahulukan sebelum waktu sekarang. Mana dosa lama-lama. Akan aku kemudiankan. Mana dosa yang mari akan datang ni. Dosa yang aku rahsiakan. Yang aku lakukan secara terang-terangan. Yang aku melampaui batas. Dan segala perkara engkau lebih mengetahui dariku. Maknanya kita minta semua jenis dosa kita. Yang kita sembunyi, yang kita zahir. Yang kita lama, yang baru. Dan yang kita tak tahu pun kita berdosa. Ini bagi komprehensifnya doa ni. Wa ma anta alamu bihi minni. Kadang-kadang kita rasa kita tak berdosa. Simple je. Tapi dia dosa di sisi Allah, maka kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa itu. Walaupun kita tak minta sebab dia berdosa. Engkau mendahulukan ketaatan kepada siapa yang sahaja kepadamu, dan engkau kemudiankan ketaatan kepada siapa sahaja kepadamu, makna tiada Tuhan melainkan engkau. Ini doa kita di akhir solat, dan banyak lagi lah. Para pelajar sekalian, beberapa doa di akhir solat ada terdapat dalam buku Perisai Muslim ni ada, dan juga buku yang saya usahakan tuan ni. Buku zikir pagi petang dan zikir lepas solat. Ini yang edisi Rumi. Yang Jawi itu yang kita duk bagi PDF tu. Yang saya duk bagi PDF kepada tuan-tuan dalam grup tu, dan di Facebook juga sudah ada. Kan? Yang warna biru tu ada gambar masjid. Itu yang Jawi. Ada jemaah tanya, ada edisi Rumi ke Ustaz? Ada ni. Ni edisi Rumi ni yang diterbit oleh Telaga Biru, tuan-tuan boleh dapat lah. Cuma yang ni tak ada PDF lagi ni. Boleh ambil. Jadi dalam ni ada sebut beberapa doa bacaan di akhir solat. Di antaranya doa yang telah disebut oleh Syekh dalam kitab kita ni, dan ada lagi doa-doa lain yang terdapat di dalam kitab kita ni, ataupun tuan-tuan boleh tengok je dalam Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim, doa tasyahud. Ana suka ajar kepada para pelajar ni doa-doa, sebab inilah aset kita kan, aset kita, supaya kita dapat belajar, dapat beramal dengan dia. Kita boleh menambahkan saham-saham kita banyak lagi. Ni, tengok di muka surat yang ada zikir ni. Perisai Muslim ni muka surat 61 ataupun bab yang ke-24 yang ada dalam aplikasi handphone. Tulis je doa selepas membaca tasyahud. Dia akan keluar tajuk ni. Di antara doa laginya ni, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sangat penting bacaan ini. Dalam kitab ni Tuan Syekh tak tulis. Dalam nota kita pun tak tambah dah. Boleh jadi takut panjang kot. Kan? Ataupun kerana ada dah kitab Perisai Muslim, tuan-tuan boleh ambil di sini. Ataupun dalam buku zikir pagi petang ni. Zikir lepas solat. Kita minta empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur. Minta berlindung daripada azab neraka jahannam. Minta berlindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Ini kita takut hari ni. Fitnah waktu hidup ni macam-macam. Fitnah mati lagi dahsyat. Kita tak tahu hidup kita ni mati macam mana. Mati dengan husnul khatimah, itulah harapan kita insya-Allah. Kerana itu setiap orang mesti berdoa kepada Allah. Sentiasa kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Jadi doa ni menarik tuan-tuan. Dan aku minta berlindung daripada kejahatan fitnah dajjal. Hadis ini sahih. Dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Banyak lagi lah
Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Aku minta berlindung ya Allah daripada dosa dan bebanan hutang. Kita ni takut. Apa lagi yang kita nak baca doa-doa ni? Alhamdulillah para pelajar sekalian, saya ringkaslah tuan-tuan ambil di sini. Baik. Kita nak tamatkan rukun solat yang ke-12, memberi salam. Rukun solat yang ke-12 memberi salam. Rasulullah SAW bersabda, wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Tahrimuhat takbir wa tahrimuhat takbir maknanya permulaan mengharamkan perkara yang solat itu, melakukan perkara yang halal dalamnya, haram melakukan perkara dalamnya, iaitulah takbiratul ihram. Nama dia pun takbiratul ihram. Takbir permulaan solat ini mengharamkan perbuatan yang halal dulu. Contohnya bila kita Allahu Akbar solat. Makan boleh? Tak boleh. Haram. Berbual? Tak boleh. Itu maksudnya takbiratul ihram. Takbir mengharamkan perkara yang asalnya halal. Itu mana takbir. Kemudian wa tahliluhat taslim, dan permulaan menghalalkan balik yang haram tadi apabila kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh balik nak bercakap, boleh balik nak minum, nak makan, alhamdulillah. Nak berjalan boleh. Ucapan salam yang paling ringkas ialah sekurang-kurangnya dengan menyebut Assalamualaikum. Assalamualaikum, cukup. Tapi untuk rukun, salam yang pertamanya, salam belah kanan ya. Yang kiri itu termasuk dalam sunat. Manakala kita buat sekali jadi Assalamualaikum, cukup. Manakala ucap salam yang paling sempurna, yang lebih sempurna ialah dengan menyebut Assalamualaikum warahmatullahi. Tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita buat. Sebanyak 2 kali, sekali ke kanan, sekali ke kiri. Abu Daud meriwayatkan bahawa Wa'il bin Hujur berkata, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallim an yaminihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pendek yang kedua. Tengok dalam hadis ini. Hadis ini kata Wa'il, aku pernah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika baginda memberi salam ke arah kanannya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke arah kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berpaling tu biar nampak putih pipi kita, orang belakang nampak. Gini. Cara-cara dia mungkin dalam bab sunat hai'ah nanti mungkin Tuan Syekh akan sebut di sana, ataupun kita sudahkan jadi sini. Maknanya kita bagi salam sungguhlah, jangan Assalamualaikum. Biar nampak, orang belakang tu nampak pipi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nak tambah penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak pendek, Assalamualaikum. Boleh ya? Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Daud daripada Wa'il dengan sanad yang sahih. Kita kata alhamdulillah. Dia tak sebut ni hadis ni. Tengok ni, anna Rasulullah sallallahu kana yusallim an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayad khaddi. Nabi kita berpaling ketika beri salam sehingga nampak putih pipi baginda. Nabi kan putih orangnya. Nampak putih. Mana orang belakang tu nampak. Berpaling sungguh. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah kita dalam bab salam. Kemudian kita pergi kepada rukun solat yang ke-13 yang terakhir, tertib dalam setiap rukun solat. Kerana perbuatan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud tertib? Maknanya kita kena ikut susunan seperti hak Nabi dia buat. Mula dengan takbiratul ihram. Kemudian baca Fatihah. Kemudian rukuk. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua. Bangun rakaat. Itu dia panggil tertib. Maknanya jangan langgar dulu.
pergi sujud dulu lepas tu naik rokok. La. Itu langgar. Dia panggil SOP solat. Tak boleh. Manakah dalil tartib? Dalilnya sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat seperti mana kamu tengok cara aku solat. Hadis ini diriwayat oleh Malik ibn al-Huwairis. Hadis yang sahih. Alhamdulillah, tamaklah kita perbincangan yang sangat ringkas dalam kitab kita ini. Kitab apa? Dalam kitab Anak Kunci Surga, tamaklah kita 13 rukun solat. 13 rukun solat. InsyaAllah kita akan masuk lagi dalam perbincangan kita sunat solat dalam siri akan datang, insyaAllah. Jadi sekarang ini kita tamaklah perbincangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para pelajar sekalian untuk rukun solat. Jadi setakat itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.